Apa khabar semua? Kita cek-cek dulu Apa khabar? Mari, siapa busy-busy, tak ada kerja buat, mari kita borak-borak, tunggu ramai lagi rakan datang berbasikal ya. Hari ini nak bincang-bincang sikit pasal aerobike dan road bike biasa yang kebanyakan orang selalu sebut cerita pasal aerobike lah, TT bike lah kan. Dia nak tahu perbezaan dia. Tunggu sebentar Kita atur-atur sedikit barang dia dan kita boleh mula Saya nak tengok live jadi tak jadi. Kejap Sebenarnya hari ini kita bincang-bincang mengenai aerobike berbanding dengan road bike seperti apa yang you ada di rumah. Apa perbezaan antara peranan dua-dua basikal yang anda ada, dan kita nak tahu lebih lanjut adakah zaman basikal sekarang berbanding dengan basikal lama kita, perlukah kita menukarnya, nak migrate kepada road bike dengan disc brake ke atau tidak perlu. Mari kita borak-borak hari ini, okey? Kita bincang-bincang mengenai aerobike. Di belakang saya ada aerobike dan sebenarnya saya pun baru mengenal pasti dan juga saya rasa saya patut berkongsi dengan ramai lagi rakan basikal saya di luar sana. Selamat petang, apa khabar semua? Kejap saya nak buat setting-setting sikit hari ini. Jadi perbezaan dia, saya nak tahu. Kejap. Jatuh. Saya nak cuba, hari ini saya nak cuba buat sedikit sebanyak pergerakan kita. Macam mana nak berkomunikasi secara live hari ini. Saya nak cuba buat secara macam itu, tetapi tak biasalah. Saya rasa lebih bagus pada seperti macam biasalah. Okey? Kejap. Saya nak tukar kembali live yang seperti dulu. Tak biasa macam itu. Susah. Tunggu sebentar Kembali saya macam itu. Tadi tak boleh. Tak happy. Jadi tak rasa sedap. Nak banding, nak pandang sini, nak pandang sana. Jadi semua tak betul. Okey. Hai, macam ni juga bagus. Hai, pening saya. Okey, apa khabar? Aduh, pening-pening. Okey, mari. Selamat petang. Macam ni juga saya rasa selesa nak bergaul dengan ramai brother-brother di luar sana. Zachary, apa khabar? Misato, selamat petang. Apa khabar? Hari ini macam mana? Sihat badan? Mula-mula pening. Nak buatlah. Konon nak buat lebih selesa, nak pandang lebih cantik kan? Tetapi tak pandai. Selamat petang, apa khabar? Apa khabar semua? Hari ini nak borak-borak sikit lah. Dah penat kerja, dah penat buat basikal, banyak kerja. Belajar nak maintenance mountain bike. Okey, kejap. Siapa ni? Faizul. Betul, Faizul. Mountain bike ni saya pandai juga, tetapi kalau masuk detail, poyo sikit Kalau nak buat suspension tu bukan pandai sangat. Okey. Apa-apa pun, selamat petang kepada semua. Tahu lama tak online, lama tak live, minta maaf. Tetapi hari ini disebabkan 2-3 hari ini saya ramai rakan membeli basikal baru. Saya juga meneliti dan ada persefahaman sedikit antara road bike berbanding dengan aerobike
bandingan dengan road bike biasa. Okey, mari. Hari ini saya nak bincang, nak borak. Nor, selamat petang Nor. Muhammad Azri dan Syed. Thank you Azri. Sorry tadi kalang kabut sikit di depan oleh kerana kononnya saya nak buat dua pandangan. Jadi dua pandangan bermaksud basikal. Sekarang semua terbalik, betul tak? Semua terbalik. Tetapi tadi saya cuba nak buat macam asal. Saya ni pandai basikal aja. Jadi buat benda-benda ni memang tak pandai. Okey. Selamat petang Nur. Selamat petang, minta share. Okey, mari kita bincang mengenai basikal aerobike juga. Apa yang you ada di rumah? Adakah pentingnya disc brake? Adakah patut anda menukar basikal? Mari kita bincang-bincang dan borak-borak hari ini. Jangan malu tanya-tanya. Nak tanya, kita boleh jawab-jawab. Kita boleh borak-borak. Itu adalah satu live yang kita bersama. Jangan ikut saya cakap saja. Minta komen saja. Cakap saja apa you nak. Beritahu apa you nak tahu. Kalau saya ternampak soalan, kita bincang bersama, ya. Boleh tak? Jangan duduk tengok je kan. Tapi kita kalau boleh sambil mendengar, sambil meneliti apa yang perbincangan kita, adalah juga bagus anda menanya soalan yang selama ini tersimpan di otak. Ya? Boleh? Boleh tak? Minta share sikit, okey? MTB ada tak, bos? Ada sikit lah, tapi tak banyak. Okey? Hari ini kita cerita pasal road bike. Aerobike juga road bike seperti biasa. Road bike berada di posisi disc brake dan brake biasa. Adakah road pentingnya ada disc atau tidak penting? Atau betulkah kita nak menukar basikal ke zaman era baru, the disc brake? Jadi ketinggalan zamankah basikal brake caliper? Adakah itu dalam runsingan otak? Hari ini kita selesaikan hal-hal ini dan jangan simpan di dalam otak lagi. Jadi kita tentukan hari ini apa nak kita tahu. Okey. Seperti biasa, saya berjanji 100 orang cukup. Saya tidak memerlukan lebih kurang, tetapi kita tunggu 100. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Selamat petang. Saya Edwin Ang, bersama saya live malam ini. Kita menceritakan tentang berbasikal aerobike dengan road bike biasa. Minta boleh tanya, jangan malu. Boleh, bagus. Okey, Fairuz. Terima kasih Fairuz. Okey. Kita zaman sekarang punya basikal adalah setiap 2-3 bulan, 6 bulan kita mendengar cerita basikal baru. Setiap 3-5 bulan cerita basikal baru. 3-5 bulan basikal baru lagi. Tak habis-habis. Basikal dikeluarkan buatan A, B, C. Masing-masing menceritakan basikal mereka cukup bagus, mantap, ringan, tegap, macam-macam. Betul tak? Tetapi soalan yang anda ada hari ini, apa kata kita berbincang-bincang sikit mengenai aerobike dengan road bike biasa. Okey, lagi-lagi sekarang ada disc dan tiada disc. Betul tak? Okey, pentingkah, adakah anda, kita semua berhijrah kepada disc brake atau kita masih menunggu di posisi road bike biasa? Apakah peranan dan macam mana kita nak asingkan dua jenis basikal ini sebelum kita membeli basikal baru atau menukarnya. Okey? Jadi, apa kata? Selamat petang. Okey? Aerobike bagi saiz XL bila? Okey, banyak basikal, banyak saiz, ya. Kejap saya tunggu alih-alih sikit, tak nampak komen. Okey. Sebenarnya basikal zaman sekarang macam-macam. Aerobike, macam sebelakang saya ada satu basikal, dia aerobike. Bagi saya berbeza sangat penting kaki, bos. Kalau kaki kita tak buat walaupun 10 cc. Ini siapa ni? Nur Asraf. Wah, ini orang lama sih. Okey.
Kejap kita kejapkan komen di sini. Saya tahu. Memang betul yang ramai orang tahu dan juga ramai orang tak berapa faham. Hari ini kita bincang-bincang sedikit yang orang suka tahu dan tetap mengejar zaman baru punya basikal, ya. Jadi dalam package malam ini, perbincangan hari ini adalah bagus untuk anda semua meneliti dan faham lebih mendalam apa perbezaan antara dua jenis basikal ini, ya. Satu, road bike tradisi. Road bike tradisi bermaksud menggunakan brake biasa, dan road bike disc brake juga telah ada di pasaran. Okey, saya rasa ramai juga sudah nampak basikal tu, dan pasti satu lagi basikal yang kita panggil aero bike. Aero bike ini cukup canggih dan semestinya ada peranan dia lebih mantap. Okey, jadi masing-masing dua-dua ada peranan, dua-dua berbeza. Jadi orang yang suka macam ni dia pergi macam ni, orang suka macam ni dia pergi macam tu. Okey, apa kata hari ini kita mulakan dengan sesi aerobike dulu. Selepas itu kita bandingkan secara perbezaan antara road bike dengan aerobike. Okey, di belakang saya hari ini. Okey, selamat petang. Selamat petang siapa yang datang di petang ini berteman saya. Thank you very much. Okey, jadi hari ini kita bincang-bincang sikit mengenai aerobike. Siapa yang baru masuk? Apa itu aerobike? Aerobike adalah satu frame yang cukup dikatakan lebih besar. Lebih besar bukan lebih besar tau. Dia lebih bujur, lebih aero, lebih leper, lebih bujur. Okey, leper dan bujur. Dia tidak besar seperti pipe plastik air. Tak, maksud saya besar dia lah, bukan bulat-bulat dah. Zaman sekarang punya basikal dia pasti membuat peranan dan perbezaan antara bulat dan leper. Antara leper dan bulat, peranan dia apa? Sekejap. Cuba anda lihat. Sorry saya tak buka, baru sampai. Okey, cuba anda lihat. Leper tak fork dia? Kan? Leper tak fork dia? Leper kan? Semua leper-leper. Besar-besar kan? Jadi perbezaan antara basikal aero frame pasti adalah untuk lebih tegapkan basikal dan lebih lajukan cyclist yang memerlukan aggressive riding. Okey, itu maksud dia. Boleh tak Edwin, aerobike ini kita kayu biasa boleh? Boleh, tak ada masalah. Habis orang cakap ini itu aerobike tak patut? Tak ada. Aerobike adalah teknologi masa kini yang terbaik, terbaru. Okey? Orang yang lebih suka aerobike, mereka akan memilih aerobike. Kerana apa? Kerana rupa basikal itu. Okey? Pasti ada peranan dia. Rupa sudah tahu, cukup mantap, lebih aero kan, macam spaceship punya rupa basikal dia kan. Jadi perbezaan antara road bike dengan tradisi punya bike, tradisi punya bulat-bulat, jadi dia tak leper-leper besar-besar kerana dia tak mau berat. Ya, aerobike pastinya membuat sedikit berat berbanding dengan basikal biasa. Perbezaan antara dua, berat dia pasti lebih kepada aerobike sebab frame dia besar-besar, berat sikit. Dan road bike biasa pasti lebih ringan. Okey? Itu peranan dia. Okey? Antara dua bandingan tadi yang saya sebut, jangan banding satu murah, satu mahal. Maksud kita, bandingkan purata lebih kurang. Jadi, berat ringan dia pasti sudah aerobike lebih berat sedikit. Okey? Edwin, saya dapat soalan ni. Edwin, aerobike punya rupa, kenapa seat dia tinggi-tinggi? Kenapa dia punya basikal macam tu? Ya, kerana seat dia tinggi,
handle dia rendah. Ya, kita bongkok lebih. Betul. Itu kita kena bongkok lebih. Oleh kerana kita bongkok lebih, posisi ini adalah melajukan potongan angin. Melajukan potongan angin. Betul. Dia melajukan potongan angin bila di posisi pemegang handlebar bawah. Okey? Itu peranan dia. Sudah pasti. Kenapa orang punya seat ada yang tinggi, ada yang rendah? Dua peranan juga. Satu, kemungkinan saiz terlampau besar. Jadi seat dia akan kecil. Itu belum bermaksud kalau beli basikal tradisi. Tradisi punya basikal, seat dia tak boleh tinggi sangat. Jadi dia guna purata sama dengan seat tube. Ketinggian seat tube dengan seat post. Dia tak boleh lebih melampau. Macam ni dah lebih melampau. Betul tak? Yang ni dah lebih panjang dan melampau. Oi, jatuh. Kan? Jadi dia perbezaan dia seat ni dia lebih tinggi oleh kerana jenis basikal ini adalah aero bike. Okey? Boleh faham Dia punya agresif punya rupa, roda belakang lebih rapat kepada seat tube. Okey? Ini adalah peranan untuk melajukan lebih putaran roda, nombor satu. Kedua, peranan frame itu, ketegapan frame tu lebih tegap. Okay, bila kita memberi tekanan kuat kepada pedal, maka jadi pedal itu boleh pedal akan transfer tenaga kita kepada basikal, maka basikal itu respon lebih laju, lebih cepat. Faham? Boleh? Boleh faham Boleh ikut? Okey. Jadi apa perbezaan antara aerobike berbanding aerobike yang lain? Hampir-hampir semua lebih kurang setiap kilang yang membuat basikal masing-masing akan memberitahu mereka adalah terbaik, mereka adalah tercanggih, mereka semua masing-masing ada, tetapi penghujungnya adalah kita sendiri yang memilih basikal dan sesiapa minat warna basikal atau corak frame design mereka. Okey, masing-masing ada cita rasa kita sendiri. Okey, jadi aerobike sekarang, zaman sekarang mereka mengeluarkan handlebar sekali. Handlebar sekali bermaksud dia 2 dalam 1. Handlebar dengan tengkuk dia sekali. Bermaksud dia punya handle dia panggil 2 dalam 1. Nampak? Okey. Dia dah bergabung 2 dalam 1, nampak? Habis macam ni Edwin susah lah siapa nak pilih saiz panjang pendek. Betul tak? Orang cakap, "Oi, ini saiz aku nak tukar tengkuk panjang pendek." Masalah lah. Ya, betul. Ini masalah, jangan pening kepala. Tunggu orang yang membuat basikal itu berbincang dengan apa yang kehendakan cyclist kita. Siapa yang menggunakan basikal itu, siapakah pengguna dia, cara apakah dia memerlukan satu basikal, cara apa dia nak kayuh. Dia nak santai-santai, atau dia nak mula kayuh, atau dia nak pergi lumba. Jadi masing-masing posisi dia semua lain. Tetapi basikal adalah satu. Kedudukan, adjustment itu semua kita boleh usik. Jangan fikir nak beli satu basikal, oh ini untuk ini saja. Tak ada. Sama. Cuma tidak begitu rapat dengan apa di traditional bike berbanding dengan aero bike. Saya ulang dengan perhati saya cakap betul Ramai orang ingat satu jenis basikal khas untuk basikal tu saja. Kategori tu. Oh, ini basikal panjat bukit. Oh, ini basikal aero bike tak boleh naik bukit. Tak ada. Percaya saya, tak ada. Maksud mereka adalah kemungkinan, tak berapa pasti. Tak berapa pasti bermaksud kegunaan aerobike apa, kegunaan tradisi bike apa. Orang kata high profile tak bagus naik bukit, macam-macam. Tetapi hari ini kita sebarkan, kita buat perkongsian ini secara pengetahuan saya. Berbanding sekarang kita berbalik pada basikal aerobike. Aerobike adalah sejenis basikal yang lebih laju. Dia panggil lebih more agresif. Okey, agresif bermaksud lebih
posisi seat lebih tinggi bila kita baring bawah, bila kita tunduk, dia lebih rendah. Jadi bila kita rendah, banding macam tu, kita macam tu. Macam tu. Jadi bila kita tunduk, posisi dia lebih bagus. Angin lebih tolak lebih laju. Kita boleh elak angin lintang atau angin depan datang. Itu panggil aerobike. Edwin, kalau banding dulu Mi Basikal, mana ada aerobike? Ya, betul. Dulu tak ada. Tetapi zaman sekarang makin lama makin ramai orang mengejar teknologi. Nak laju, kurang tenaga. Kalau boleh tak mau kayu boleh laju. Boleh tak? Tak boleh. Jadi kita menggunakan teknologi baru untuk melajukan kayuhan kita dan menjimatkan tenaga kita. Okey? Saya ulang Basikal aerobike adalah penting untuk kayu suka-suka pun boleh, nak pergi lumba pun boleh, semua pun boleh. Okey? Kejap. Saya ada halfway break kejap Kejap Tunggu sebentar. Bagi 5 minit Okey. Hati tenang sikit. Sebab apa? Tadi bateri nak habis. Lihat sini. Posisi di atas sini, tempat duduk berada tinggi. Betul. Kalau boleh road bike biasa, kalau bukan aeroframe, posisi ketinggian macam ni, kemungkinan frame dia terlampau kecil. Okey? Saya ulang. Aerobike ketinggian seat pasti dia tinggi. Okey? Kalau anda ada aerobike, ketinggian seat kalau boleh memilih saiz yang padan dulu. Dan jangan lupa, dalam kepala kena fikir, saya membeli aerobike, sudah pasti saya bongkok lebih. Jangan mengadu dan jangan cakap tak selesa ini itu. Sebelum beli, mesti kena tahu. Habis Edwin, kalau saya beli tak selesa, boleh tak kita ubah-ubah dia? Boleh. Kita boleh buat basikal itu purata selesa untuk kita berapa peratus? Mungkin 5-70%, lagi 3-40% kita kena sesuai balik. Jangan ingat semua basikal custom made untuk kita. Kita kadang-kadang pun kena bertolak ansur dengan basikal. Faham? Faham tak maksud saya? Bike fitting. Ramai orang sekarang cerita mengenai posisi basikal macam mana. Tetapi penghujungnya jangan lupa kita semua menggunakan kayuhan kaki kita sendiri. Apa-apa betul tak betul, kita boleh usik-usik. Ya? Jangan lupa. Sebab perkongsian saya selama hari ini, saya tidak memberitahu siapa betul, siapa salah. Tapi satu ingatan, basikal adalah milik sendiri. Betul salah, silap sendiri, kita ubah-ubah dia. Cuba-cuba. Jangan rasa malu sebab basikal adalah sendiri punya. Ya, jadi ketinggian tempat duduk boleh main-main sikit. Seat depan belakang semua boleh usik sendiri. Ya, jangan terlampau fokus kepada ketinggian macam ni, macam itu, jangan terlampau
fokus sangat. Aerobike, hari ini kita cerita aerobike berbanding road bike. Adakah dia berbaloi memberi peranan yang anda mahu? Sesiapa yang menggunakan aerobike, first thing, expectation sudah fikir, kena tahu, kena bongkok lebih sikit. Okey? Ya, tak begitu selesa kalau tak biasa. Kalau orang yang suka design macam itu, kita kena sesuaikan badan kita kepada posisi basikal ini. Kalau takut, saya tak boleh tolong. Tapi kalau kita boleh buat basikal, jangan terlampau bongkok banyak, jadi tengkuk kita boleh tinggikan. Sebelum mereka memotong fork, kita boleh beritahu mekanik atau kedai jual, jangan potong terlampau rendah. Lebihkan dulu. Baru kita potong setelah kita dah pasti. Ketinggian depan tak mau bongkok lebih. Faham? Saiz tak bongkok sangat. Okey, saiz basikal seperti biasa, beri peluang kepada kedai basikal anda men-showkan basikal apa saiz anda berada. Sebab mereka duduk di kedai basikal lebih lama daripada pembeli atau kita semua di luar. Pengetahuan kita mungkin sikit-sikit tak cukup. Tanya kawan sikit-sikit pun tak cukup. Jadi kena percaya. Kalau tak percaya, cari satu yang dapat dipercayai. Ya? Faham tak maksud saya? Itu pasti ada peranan aerobike. Aerobike pastinya lebih bongkok, lebih boleh kata susah sikit kalau tak biasa. Okey? Kalau tradisi bike macam biasa, tetapi hari ini kita cerita aerobike. Inilah masa dia pergi ke era zaman baru, basikal aero. Okey? Berbanding dengan disc brake, apa yang berada di basikal ini telah masuk ke era baru. Mereka menggunakan disc brake untuk melemahkan kelajuan basikal dengan purata tak terkejut. Ya, purata tak terkejut, brake terkejut. Maksud saya, dia tak berhenti serta-merta. Dia akan berhenti sederhana memperlahankan roda kita. Maka dia lebih, boleh katakan lebih selamat, dan pasti satu membuat perbezaan besar adalah disc brake tidak risau air, hujan, atau semasa menggunakan bicycle brake biasa, carbon wheel adalah pantang air, hujan, kan? Jadi dia ada risau sikit. Kalau siapa pakai rim biasa, walaupun brake pad apa yang kita guna, pasti ada lembab sikit, memperlahankan roda. Okey? Pasti ada. Jadi peranan disc brake telah memasuki era tahun ketiga, keempat. Sekarang dah cukup matang. Okey? Disc brake ini cukup matang di status perlumbaan antarabangsa. Sebenarnya 5 tahun dulu sebenarnya disc telah masuk ke era basikal, road bike. Tetapi UCI tidak mengizinkan oleh kerana bahaya kepada cyclist, sebab piring dia bahaya sikit. Tetapi selepas perbincangan dengan cyclist, UCI telah bersetuju oleh kerana mereka menurun bukit lebih laju daripada kenderaan motosikal dan kereta semasa mereka menurun bukit hampir 70-80 km per jam. Brake adalah satu-satunya kerisauan cyclist. Maka mereka izin menggunakan disc brake di 3-4 tahun dulu untuk perlumbaan antarabangsa di seperti Tour de France. Yang sebelum mereka approve, dia punya teknologi sudah matang, sebab disc brake ini digunakan mountain bike. Oleh kerana mountain bike telah digunakan bertahun-tahun, maka mereka menukar kepada sesi road bike dan
Tahun pertama mereka keluar disc brake road bike, ramai tak boleh terima. Sampai hari ini saya juga tak berapa terima disc brake road bike oleh kerana dia berat sedikit. Hari ini topik kita menceritakan aero bike dengan road bike. Perbezaan dia juga disc brake. Betul tak? Disc brake, pandangan saya mula-mula memang saya rasa berat. Okey, tetapi tahukah kita 6.45 kg boleh dapat disc brake depan belakang full complete bike. Saya baru timbang satu basikal minggu lepas. 6.45 kg termasuk pedal, memang ringan. Disc brake sekali. Siapa kata disc brake tak boleh ringan? Salah. Saya salah. Sampai saya timbang sendiri, memang saya nampak dengan mata saya sendiri. Ada basikal memang ringan. Okey? Jadi sesiapa nak memerlukan disc brake road bike, suka beli. Kalau sesiapa yang masih old school, tradisi punya cyclist, masih rasa bagus untuk menggunakan brake biasa, hey, kita kayu untuk kesihatan, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Okey? Jangan lupa, kalau nak lebih laju, nak lebih, kayu lebih. Tiada shortcut. Senyap je ramai. How do you sell gravel bike? Alah, sebut borak lah sikit, lepas ride sakit belakang leher ke, stem terlalu panjang. Paan, nanti kita cerita yang tu ya. Tak ada orang masuk, boleh ramai buat turun satu saiz, asal aja seat post panjang stem. Sebenarnya saiz-saiz ini saya rasa berbalik kepada kedai anda ya. Biar mereka berbincang dengan anda, pemilik dia. Jangan buat keputusan sendiri atau dengan rakan lain atau pandai-pandai ni. Biar kedai basikal yang aturkan, sebab mereka yang buat kerja mereka untuk nasi periuk mereka. Dia pasti tahu apa dia buat. Jadi pandangan mereka dengan idea mereka, kemungkinan rakan anda tiada. Tetapi bagi kita, kesilapan pasti juga ada. Jangan ingat kita 100% betul pun tak boleh. Okey? Seperti orang zaman sekarang memerlukan adjustment bike fitting semua kan, pun tak boleh 100%. Orang yang pergi buat fitting pun balik pun mengadu. Sudah buat perfect hari ini, 3 bulan kemudian pun rasa tak betul. Jadi jangan fikir basikal itu seumur hidup boleh guna atau pasti boleh laju. Wah, fitting bagus. Tak. Hari ini bagus, besok bagus. Hari satu lagi mungkin anda tak cukup tidur atau dah kayu terlampau banyak, badan tak boleh recover, penat. Itu pun main peranan. Jadi jangan selalu tumpu perhatian terlampau banyak di posisi-posisi basikal yang membuat anda merunsingkan kepala otak anda. Daripada nak ini, nak itu tak payah. Kayu lebih dulu. Kayu lebih sikit. The more you ride, the more you learn. Dan badan akan jadi sesuaikan kepada basikal juga. Jangan ingat basikal 100% boleh buat kita boleh laju. Tak, kita yang buat basikal tu laju. Okey? Ingat Okey? Disc brake sudah, basikal sudah, aero bike sudah, dan ketinggian tempat duduk biar kerja kedai basikal yang buat ya. Okey? Boleh tak? Hari saya tengok boleh faham saya cerita ni semua? Boleh beli satu saiz. Well said Sifu. Betul, saya sebenarnya tidak menolong sesiapa. Saya berkongsi dengan rakan saya di luar semua. Anda semua ada rakan saya. Jadi bila saya buat perkongsian ini, saya semata-mata nak memberitahu, memberi penunjuk sedikit sebanyak perfahaman lebih mendalam berbasikal dengan saya ya. Combination gear mana yang terbaik? Gear ni kita cerita lain nanti kejap. Dengar you boss basikal belakang you berapa bos? Okey, Edwin boleh buat channel Telegram. Tak pandai lagi. Sekejap saya cari soalan basikal posisi climbing bike, aero bike totally different. Climbing bike position macam mana? Okey. Nah, Ahmad Fuad
Ahmad Fuad Syafi'i. Okey. Sebenarnya kan, jangan ingatkan basikal aero tak boleh panjat bukit. Ingat tak tadi baru saya sebut? Jangan tumpu perhatian terlampau banyak. Oh, ini aero bike untuk laju flat road saja. Oh, ini saja. Ini panjat bukit pasti boleh laju naik bukit. Tak. Sebenarnya di perlumbaan antarabangsa, semua berbalik kepada cyclist. Ingat tak saya sebut? Badan kita, the more we ride, the more better we going to be. Okay? Tiada shortcut. Bermaksud, aero bike, benefit dia, flat road lebih laju. Pasti. Itu confirm boleh laju. Okay? Lebih laju pada road bike biasa. Bukanlah banyak. Maksud saya, pasti buat peranan berbeza. Naik bukit, pasti road bike biasa, naik bukit lebih advantage sikit. Okay? Tetapi jangan lupa, teknologi zaman sekarang, basikal tegap ni juga menjimatkan tenaga naik bukit. So, masing-masing ada peranan sendiri. Cyclist pilih sendiri. Pernah tengok tak orang pakai Tamtra basikal kan, aero bike tu, sampai kos bukit, mereka turun tukar basikal road bike. Ada nampak tak? Pernah nampak tak? Jadi, masing-masing ada keinginan sendiri. Okey? Jangan risau sangat. Sebelum beli basikal, cari 2-3 rakan borak, cari kawan tanya sikit, tengok apa basikal yang lebih sesuai. Kalau basikal pertama, jangan risau. Tanya kawan rakan basikal lain anda. Mereka tak ada satu basikal. 2. Tak. 3. Tak. Mungkin lebih daripada 3. Jadi mereka tahu apa yang mereka ada. Jadi mereka tak beli balik kembali basikal yang sama. Jadi peranan dia kat sana. Hari ini saya naik bukit banyak. Oh, saya nak ringan sikit. Okey. Besok flat road saya nak guna yang laju sikit. Dulu macam tu. Mesti ada peranan. Roda juga main peranan besar. Naik bukit, nak letak low profile sikit. Kalau flat road, saya letak tinggi sikit. Ada peranan. Pasti ada. Tak ada tipu punya ini semua. Jadi, ini semua adalah perbincangan kita. Anda pasti sudah tahu, tetapi hari ini kita cerita lebih mendalam sikit. Okey? Hari ini, saya mendengar ni. Okey, beginner dan share betul ke aerobike naik bukit perlahan. Tadi saya baru sebut ya. Okey. Pandai bro. Okey. Apa kata? Boleh tak? Saya rasa kita pun dah cerita pasal aerobike zaman sekarang. Tradisi bike untuk road bike lebih kurang bulat-bulat. Yang aeroframe di belakang saya tu, dia lebih tebal, lebih aero lah. Itu perbezaan dia. Okey. Okey, kasut road bike. Okey, saya cari soalan yang padan dengan soalan topik hari ini. Hari ini kayu saya. Kejap. Ada soalan boleh tanya. Saya nak cari soalan kejap. Peha selalu krem itu kejap. Kayu lebih. Kalau peha krem lebih, kayu lebih banyak. Kejap. Sekejap Kejap. Tak ada soalan guna over chain ring. Okey, nampaknya semua boleh faham. Kaki lebih penting. Wong Ben. Wong Ben betul. Dia apa yang kita sebut, Wong Ben cuba beritahu jenis apa basikal jua anda ada, semua berbalik kepada kaki sendiri juga. Betul. Itu saya setuju. 110%. I need to know please boss. JR Jumper. Nanti kita tengok tu Saya dah buat bike fitting still. Tengok betul tak? Hatta Adha. Betul tak saya sebut? Kan? Jadi apa-apa pun, walaupun dah buat ni buat tu, berbalik kepada kita sendiri juga. Bermaksud kita kena kayu lebih, macam mana pun kena kayu lebih. Perlahan-perlahan kita buat adjustment tu ya. Jangan lupa. Jap, tak ada soalan frame. Okey, Bison tak frame 275. Muhammad Hakim, ini mountain bike. 2729. Roda frame besar kecil. Roda besar pasti laju ya. Okey, kalau generasi sekarang 29 inci memang ramai orang guna. Saya pun sudah minat dengan 29 inci. Okey.
Main basikal apa. Okey, kejap saya nak tanya, nak cari soalan basikal pula Basikal Boss Zero tu apa wheelset? Okey, frame climbing boleh wheelset high profile. Okey. Saya dapat soalan bagus. Muhammad Rashid Azam. Muhammad Azman, sorry. Muhammad Rashid Azman, kalau frame climbing boleh pakai wheelset? Boleh. Okey. Dia tanya, kalau bicycle climbing nak pakai high profile wheel boleh tak? Boleh. Tengok keadaan course itu. Kalau memanjat teruk panjang, janganlah. Ya. Kalau naik turun berombak, bagus. Okey? Ingat, boleh. Apa pun tak ada masalah. Ada baik, ada buruk dia. Mesti ada. Jadi, kita nak tengok mana baik dia lebih, mana buruk dia lebih. Kalau mana buruk lebih, kita tak pakai roda ni. Mana yang lebih baik sikit, kita guna roda ni. Okey? Boleh Man? Boleh faham Kalau boleh, guna apa yang ada saja. Kita bukan pergi lumba nak cari makan. Kalau diizinkan beli. Tak boleh, jangan paksa. Sebab kita guna kaki juga kayu, ya. Okey? Kejap, apa brand ni baru masuk? Okey, kejap. Saya cari satu soalan lagi basikal. Chapter Aero Bike nampak bos, berapa harga full bike? Okey. Boleh faham ya? Hari ni kita punya topik cerita pasal aero bike dengan disc brake berbanding dengan caliper. Apa-apa pun ketinggian basikal baru saya kemukakan, minta balik kepada kedai yang anda tuju, biar mereka buat kerja dia, ya. Kena percaya dia. Salah, tengok macam mana. Tanya kawan, mungkin kawan pandai, tetapi adakah mereka tahu lebih mendalam daripada kedai basikal? Kita tak pasti. Adakah kedai basikal ni kelentong kita? Kita pun tak pasti. Jadi anda selalu kena faham sendiri dulu, ya. Apa-apa anda juga kena tahu. Duduk di atas di basikal, kena kayu lebih dulu. Jangan pentingkan macam-macam sebelum kayu. Kayu dulu. Cari masa. Tapi jangan lupa, safety always number one. Okay? Keselamatan adalah paling penting bila kita berada di jalan raya. Jangan main-main. Okay? Jangan main-main bila kita berada di atas jalan raya dengan basikal. Kalau tak berapa pandai, cari rakan yang dah biasa. Tanya, tolong bawa saya 1, 2, 3 kali, tengok macam mana keadaan saya, boleh tak? Tapi belanja dia minum lah, teh tarik. Okey? Boleh? Okey? Nanti ya, soalan lain daripada topik hari ini saya akan cuba reply masa akan datang. Road bike yang sesuai untuk ketinggian. Danish Adam, ketinggian basikal ni biar mereka kedai basikal anda yang nak pergi itu, biar dia orang buatkan mencarikan basikal untuk saiz anda semua, ya. Sebab kalau ikutkan pandangan nak jawapan, saya rasa kita lebih ramai kawan di luar tahu apa saiz anda perlu, apa saiz dia guna, apa saiz dia. Jadi semua orang akan ada pandangan masing-masing. Jadi berbalik anda sendiri. Kalau beli salah, betul, ini sendiri kena tanggung. Apa-apa pun, biar kita buat kerja kita sendiri. Bermaksud, biar kedai anda yang selalu pergi itu, biar mereka buat kerja. Biar dia lebih pandai daripada anda 10 kali. Jangan 2 kali lebih pandai daripada anda. Sebab mereka kena lebih pandai daripada anda 10 kali. Maka dari sana, anda boleh tahu macam mana nak menuju soalan kepada dia. Daripada agak-agak, daripada tak pasti, siapa nak tuju? Tanya kawan. Kawan kerja bidang lain, pergi tanya dia basikal, dia pun pening kepala kan. Jadi dia pun tak tahu nak cakap apa, sebut je lah, dia tengok Google. Jadi ada, kita tak salahkan, tetapi lebih baik kita pergi tuju orang yang paling penting. Siapa? Kedai anda yang selalu pergi. Okey, boleh? Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi? Saya rasa boleh lah. Panjang sangat nanti anda jemu juga. Betul? Boleh tak? Kalau kita mula belajar, jika traditional bike rider, bagus. Muhammad Sawa Dayan, bagus. Saya jumpa satu soalan bagus di sini.
Muhammad Sawal Dayan. Dari mana Sawal? Jika traditional bike guna 52, adakah jika saya... Okey, bagus. Very good. Okey, Muhammad Sawal Dayan. Dari mana Sawal? Dari mana? Sawal ada. Bagus, soalan yang bagus. Tengok Muhammad Sawal Dayan. Saya nak tahu dia dari mana. Boleh tak? Boleh tak tanya dia dari mana? Sawal Dayan, apa khabar? Dia ada satu soalan yang cukup bagus. Saya berkongsi. Jadi inilah yang saya mahu. Anda berkomunikasi di topik yang sama. Jadi saya boleh berbincang dan berkongsi apa yang anda perlu tahu. Okey? Okey, dia tak reply lagi. Muhammad Sawal Dayan. Dia tanya, adakah sama basikal aero size dengan tradisi size dia sama? Betul. Very good. Dia belum reply lagi. Tapi tak apa. Saya tuju pada balik dia. Saya tuju balik siapa ni? Muhammad Sawal Dayan. Okey. Soalan dia macam ni. Dia tanya, perbezaan antara tradisi bike dengan aero bike. Adakah saiz dia sama? Sebenarnya tak sama langsung. Tak sama langsung. Walaupun jenama aero bike M, jenama aerobike B, jenama aerobike C, walaupun mereka cakap MMM, tiga-tiga pun ukuran dia tak sama. Macam mana tradisi punya basikal ukuran nak padan dengan aerobike? Langsung tak boleh. Okey? Ingat, jangan banding apa you ada nak pergi balik aerobike saiz apa. Sebab aerobike ni dia lebih kecil. Sebab seat posisi dia akan lebih sedikit tinggi. Nak membongkok untuk kelajuan memotong angin. Itu panggil aerobike. Masing-masing ada peranan baik buruk. Siapa yang tak boleh tahan, jangan pakai aerobike. Siapa nak laju, nak gaya, nak mutu, nak keunggulan, pergi aerobike. Okey? Itu peranan dia. Ya? Sebelum beli, anda mesti kena tahu jawapan dulu. Jangan teragak-agak. Kalau teragak-agak, dah beli salah, habis. Betul? Okey? Jadi, tadi soalan dia langsung berbeza. Ingat, walaupun aerobike jenama ABC, masing-masing semua lain jenama, ukuran juga sedikit sebanyak pasti ada perbezaan. Jadi, jangan ingat jenama ABC, M. Oh, saya M. Saya pasti M. Jadi M ni kadang-kadang M ada kecil, ada M lebih besar, ada yang M kebetulan sama. Jadi kena pandai memilih. Faham? Boleh? Oi, bagus. Tadi soalan tu bangunkan saya. Saya tiba-tiba dah terhayal ke mana, tiba-tiba soalan tu masuk otak saya. Bagus. Very good. I like the question. Mana dia? Dia tak tahu mana pergi. Muhammad Sawal Dayan. Very good. Okay. Sebelum saya bertolak dari sini, topik hari ini, terima kasih ramai rakan basikal saya di luar. Very good. Terima kasih anda datang. Jikalau anda memerlukan lebih informasi basikal, tuju pada saya. Saya cuba cari masa untuk berborak seperti ini. Perbincangan kita adalah bagus seperti hari ini. Banyak soalan datang. Kita cuba topik apa hari ini, kita cuba ringkaskan soalan dan jawapan untuk pembincangan hari ini. Okey? Tak ada masalah kalau topik lari kita tak baca lah. Tetapi kebetulan tadi memang bagus. Okey? Saya rasa itu pun juga anda nak tahu. Jadi lain kali, lain punya live, kemungkinan anda ada soalan apa bertopik yang sama, anda sebut saja. Saya boleh pandang. Okey? Okey? Siapa lagi? Cukup? Terima kasih sangat. Saya sekali lagi berterima kasih untuk rakan semua basikal saya di luar sana. Saya tahu PKP ini telah sedikit longgar. Kayu basikal bersama rakan basikal SOP tetap bersama. Jaga social distance dan ingat, kalau berhenti di mana-mana, jarak kena jaga sikit. Okey? Basikal... Kayu basikal untuk kesihatan badan. Jangan lupa berhati-hati di jalan raya. Sampai kita jumpa lagi di hari akan datang. Selamat malam. I will see you on the road. Selamat berkayuh. I will see you. Bye-bye.